Pertama sekali pasal usul undi percaya ni, perlu dinyatakan bahawa tidak ada peruntukan khusus di dalam perlembagaan persekutuan yang mewajibkan mana-mana Perdana Menteri untuk membawa usul undi percaya selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Tidak ada peruntukan khusus. Tetapi perlembagaan persekutuan ni bukan sahaja perkara yang tertulis dalam kesemua 183 perkaranya. Apa yang penting, terdapat juga falsafah perlembagaan, terdapat juga semangat perlembagaan, adat dan konvensyen yang menjadikan perlembagaan itu 183 perkara itu kemudian menjadi lengkap jika dituruti. Dan di sinilah apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas pelantikan rasminya pada 24 hari bulan November yang lalu adalah satu perkara yang disokong, yang selari dengan semangat dan falsafah perlembagaan. Di situ kita perlu menerima perkara yang baik dan menyokong perkara yang baik yang dilakukannya. Nah, usul undi percaya ni bukan juga mencabar ataupun mendurhakai tanggungjawab ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Usul undi percaya ini adalah bebas daripada lantikan agung. Ini rakyat dan para politik, para pemimpin politik biasanya kurang mau faham. Ya, kerana di bawah perlembagaan, apabila selesainya pilihan raya, kita ambil contoh pilihan raya selesai, dapat keputusan, kebiasaannya sebelum daripada PRU15 ada parti yang menang majoriti. So nescaya mudah sikit bila ada parti yang menang majoriti untuk Agong melaksanakan tugasnya. Kerana apa? Yang menang majoriti mestilah ketua parti itu atau gabungan parti itu mendapat sokongan yang majoriti ini di parlimen. So tidak menjadi isu. Agong tidak perlu melaksanakan tugas di bawah 43. Terus panggil ketua parti tersebut dan angkat sumpah pada masa yang sesuai sejurus selepas keputusan. Tapi pada PRU15 apabila rakyat telah memilih mengakibatkan parlimen tergantung, yang saya telah sentuh dengan jujur saya nyatakan, hasil daripada keputusan parlimen tergantung mematangkan negara. Ia sebenarnya mematangkan negara. Selagi para pemimpin politik sama-sama matang macam rakyat. So apabila perkara ini berlaku, maka tidak ada parti yang mendapat kemenangan mudah di parlimen. So pada masa itulah datangnya keperluan untuk ke bawah duli yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan lebih sulit sikit, dengan lebih rumit. Iaitu baginda tuanku di bawah 43(2) perlu menentukan pada hemah baginda siapakah yang mungkin memperolehi sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Perkataan yang penting di situ adalah mungkin. Baginda tuanku tidak pernah diwajibkan di bawah perlembagaan untuk menentukan, membuat keputusan, melihat bukti siapa yang ada sokongan. Ini ramai para pemimpin politik suka mencampur adukkan dengan retorika dan emosi apabila keputusan tidak memihak kepada mereka. So apabila ke bawah duli yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dalam keputusannya melantik itu, dia tidak boleh bermain politik. Sebab itu dia tidak diberikan tanggungjawab untuk menyiasat, untuk menjadi hakim. Kalau tidak, kemudian nanti dituduh pula baginda tuanku ni penyelia. Bagaimana dia yang buat keputusan yang ni betul ke SD dia, yang tu palsu ke sokongan dia. Bukan, dia cuma mungkin percaya mungkin ada sokongan majoriti. Itu pun pada fikiran beliau, baginda tuanku. So itu dah selesai. So apabila kerajaan tak ada parti yang majoriti mudah, maka dalam hemah baginda tuanku, dia membuat keputusan Anwar Ibrahim yang mungkin akan mempunyai sokongan majoriti. Maka dilantik Anwar Ibrahim. Itu tanggungjawab agung selesai. Anwar dilantik. So Anwar pula untuk mengesahkan, sebab apa yang penting sekarang ni, mana-mana kerajaan, bukan sahaja soal kerajaan Anwar Ibrahim, mana-mana kerajaan pun wajib menentukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin boleh fokus untuk menyelesaikan urusan tadbir urus dan masalah-masalah yang ada. So
Apa langkah diambil oleh Anwar Ibrahim bukan mendurhakai Agong. Ya. Walaupun beliau tidak wajib pergi, beliau pergi supaya selesaikanlah di Parlimen. Ada tak bantahan yang lebih daripada yang sokong dia jadi Perdana Menteri? Kalau ada, pergi kepada proses seterusnya. Kalau tiada, sekurang-kurangnya kerajaan baru ini boleh tekun, fokus, buat kerja. Dan pihak-pihak yang mengatakan tidak sokong hilang hak untuk mencabar keabsahan Keperdana Menterian dia. Baik. Jadi apabila ada masalah akan berbangkit. Saudara Zawazi, mesti kita ada masalah ekonomi, masalah sosial yang mungkin akan berbangkit dalam 5 tahun, masalah dunia dan sebagainya. Tapi apabila masalah itu berbangkit, kerajaan boleh fokus untuk selesaikan masalah. Dan pada masa itu, pihak pembangkang atau sesiapa yang tidak sokong tidak boleh ungkit bahawa Anwar tidak membawa keabsahan di Parlimen, sebab dia dah bawa. Baik. Itu yang paling penting dari sudut falsafah urus tadbir negara, perlembagaan yang rakyat kena faham. Ini bukan isu politik semata-mata. Ini isu falsafah perlembagaan. Perkara inilah yang keempatnya wajib dilakukan oleh 2 bekas Perdana Menteri terdahulu. Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Malah dilihat sebagai lebih patut sebenarnya. Sebab memandangkan kedua-duanya bukan melalui pilihan raya. Betul, tepat sekali. Sepatutnya Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, mereka ini bukannya Perdana Menteri yang dipilih atau perlu dilantik selepas pilihan raya. Mereka menjadi Perdana Menteri selepas jatuhnya kerajaan. Muhyiddin selepas jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, dan Ismail Sabri selepas jatuhnya kerajaan Muhyiddin Yassin. Kedua-dua ni dalam keadaan yang berbeza. Bukannya tidak sah tentang pelantikan Perdana Menteri, itu tidak menjadi isu. Isu dia nilai moral, keperluan kedua-dua mereka membawa usul percaya mereka gagal lakukan pada masa itu. Saya percaya kita telah beberapa kali bincang pada masa isu Muhyiddin Yassin, dan kita bincang pada masa Ismail Sabri. Kedua-dua mereka telah gagal melakukan perkara yang wajar dan bermoral, bermaruah, bermartabat untuk dilakukan. Dan Anwar Ibrahim melakukan perkara ini walaupun keperluan dia lebih rendah daripada Muhyiddin dan Ismail Sabri. Itu perlu dinyatakan dengan jelas. So itulah usul undi percaya yang pada akhirnya apabila telah pun dibentangkan pada 19 hari bulan, selepas selesainya pembentangan tersebut dan debat yang dilakukan, undi suara yang berjaya lebih kepada menyokong usul tersebut, maka sekarang bagi saya isu kestabilan politik sudah hilang hak untuk dibangkitkan dari segi moralnya, dari segi keperlembagaannya ataupun perundangan. So noktah patut diletakkan kepada ketidakstabilan politik. Selain daripada itu, kita boleh bincang yang lainnya. Baik, dalam konteks usul undi percaya, soalan saya nak sambung sedikit tentang keabsahan yang tidak dilakukan ataupun undi percaya tidak dilakukan oleh Muhyiddin dan juga Ismail Sabri sebelum ini. Adakah Tuan Hani melihat itu merupakan di antara satu sebab utama ataupun faktor-faktor yang besar yang menyebabkan selama ini, selepas langkah Sheraton berlaku, adakah itu yang menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, betul-betul yakin dan sebagainya, atau bagaimana? Tepat sekali. Apabila rakyat dan pihak-pihak dalam bidang-bidang tertentu meminta melakukan perkara yang terhormat, usul undi percaya, ianya adalah untuk menghilangkan persoalan berkaitan kestabilan politik. Jadi kalau perkara itu dibawa pada masa itu secepat mungkin oleh kedua-dua mereka yang disebutkan tadi, maka ada kemungkinan sejarah tertulis dengan cerita yang lain. Tapi perkara itu tidak berlaku kerana kekhawatiran mereka tidak berjaya dalam usul undi percaya. Itu persepsi yang muncul dalam minda rakyat. Kenapa tak bawa? Takut hilang majoriti. Maka itulah yang menyebabkan bila awak sendiri takut, maka menampilkan satu lagi persepsi awak tiada sokongan majoriti, dan menimbulkan satu lagi persepsi lanjut bahawa tidak ada kestabilan politik. So bagaimana orang yang nak bagi sokongan kepada awak, contohnya penjawat awam, nak ikut arahan awak,
dia akan fikir esok-esok entah jatuh Perdana Menteri ini, susah-susah kita buat training baru untuk pegawai-pegawai kita. Itu baru dalaman. Begitu juga dengan pelabur luar. Macam mana ni nak datang sedangkan usul undi percaya tidak zahir di mata rakyat antarabangsa. Macam mana nak melabur? Esok kalau dia jatuh, kena start balik. Berapa banyak masa dah buang, tenaga, tak kira duit, wang duit lagi. So itu pentingnya usul undi percaya ni. Kalau seseorang pemimpin politik tidak fikirkan diri sendiri dan fikirkan kepada kestabilan negara, maka sewajarnya buat usul undi percaya, melainkan apabila kerajaannya dibentuk melalui sokongan majoriti. Itu cerita lain. Tapi bila bukan sokongan majoriti, dan saya percaya dengan kematangan yang ada pada rakyat sekarang ini, besar kemungkinan PRU akan datang, kita akan lihat contoh-contoh kerajaan minoriti yang dibentuk akibat daripada ketiadaan sokongan majoriti mudah di parlimen akan berlaku. Jadi contoh yang berlaku pada kali ini pasca PRU 15 adalah suatu duluan yang boleh diikut. Itu sebabnya apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang sebagai duluan ni penting. Jangan lari pada paksi perlembagaan, sebab dia akan cuba dituruti masa depan. Tak kira mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kalau belum kiamat, maka kerajaan akan cuba ikut duluan. Sebab itulah teguran-teguran yang dibuat oleh orang dalam bidang-bidang tertentu adalah untuk kebaikan negara, bukan sekarang sahaja, untuk contoh masa depan. Jangan ambil teguran sebagai cuba bermain politik. Orang dalam bidang-bidang tertentu tidak minat langsung dengan politik. Yang mereka betul-betul minat adalah kebaikan negara. Jadi kalau ada satu pun cacat celah, satu pun perkara yang tidak sihat, menjadi kewajipan untuk ditegur. Bukan bermaksud yang lain tu tidak boleh dipuji. Kita akan bincangkan berkaitan memorandum persefahaman. Itu tidak bermakna orang tersebut atau pihak tersebut tidak menyokong pembentukan kerajaan campuran bersama dengan kerajaan perpaduan. Tidak. Kerana contoh yang dibuat sekarang mesti sihat untuk menjadi ikutan turutan masa depan bila yang dibuat. Baik.